buat terapi dengan dia. So kita tengok daripada, kalau macam saya menggunakan art terapi. So daripada art terapi tu saya nampak ada sesuatu yang berlaku kepada si pelajar ni. So bila kita tanya, bila kita buat session, so dia bercerita. So kita rasa kita perlu rujuk pelajar ni kepada doktor psikiatrik. So doktor psikiatrik yang So basically bipolar itu memang emosi dia, gangguan emosi dia tak dapat kawal diri dia. Dia sendiri pun gembira, sedih. Dia sendiri pun tidak tahu kenapa tiba-tiba dia rasa gembira. Dia tiba-tiba sebab tanpa kalau mengikut sains, dia ada macam tu, ada gangguan dekat neuron dia lah. Wah, ada gangguan dekat neuron. So, selain bipolar apa? Dia bukan tanpa sebab, sebenarnya dia ada peristiwa yang berlaku pada dia. Selain bipolar, anxiety disorder anxiety disorder. Dia macam ada rasa macam tiba-tiba berdebar. Mungkin dia ada trauma. Sebenarnya anxiety ni berkaitan dengan dan trauma. Saya dengar khabar ada yang kata tiada air liur langsung, mulutnya kering. Itu depression. Itu tanda-tanda depression. Macam kering. Dia macam tak ada perasaan. Dia macam dia tak tahu macam mana nak habaq. Nak bagi tahu kepada orang. Hanya dia je yang mengalami. Contoh kemurungan Puan Nurul. Kemurungan ni dia macam tak nak berjumpa dengan orang. Dia nak duduk di tempat yang dia dah asingkan diri dia daripada dia orang rasa lain. Semua orang tidak boleh dipercayai. Macam tu. Dia ada isu dengan kepercayaan. So nampaknya macam-macam penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental, emosi ya. So pelajar, saya rasa pelajar sendiri pun mungkin dah tahu beberapa penyakit mental. Anda pun boleh layari dalam online sebab dalam Google memang macam-macam penyakit sekarang. Sekiranya ada simptom, jom kita tanya Puan Nurul. Simptom-simptom, saya rasa Puan Nurul pun dah terangkan berkaitan dengan simptom-simptom. Dan kalau pelajar itu sekarang dia tak bersama dengan kaunselor, kalau dia dapati ada simptom-simptom tu di IPG, kalau mereka dah balik ke sini di IPG, of course mereka boleh cari kaunselor. Kalau mereka cari kaunselor, tindakan pertama tu apa Puan Nurul? Kita akan macam saya, pengalaman saya lah. Macam pengalaman saya bila saya mengendalikan kes-kes yang sebegini, saya akan memberi ruang lah kepada klien itu untuk meluahkan apa yang dia rasa melalui terapi seni. So, terapi seni. Terapi seni. Yang selalu orang kata art terapi, art terapi itu kan? Selalu art terapi. So, kita ada model-model yang tertentu, yang khas untuk yang tertentu untuk kita mengenal pasti emosi pelajar tersebut. Okey. Dan saya pun difahamkan kalau pelajar datang ke unit kaunseling sebagai kaunselor pelajar, saya pun akan jalankan ujian DAS yang direkomend oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So dalam ujian DAS tu pun ada 21 soalan, tak silap saya. Dan dalam 21 soalan kita bukan 100% kita nak katakan pelajar tu dah ada depression, tetapi ia dikategorikan kepada 3 tahap. Stres, anxiety, depression. Stres, anxiety, depression. So 3 tahap ni kita dapat kenal pasti tahap dia. Adakah serius, adakah sangat teruk ataupun sederhana dan macam-macam ya Puan Nurul. Kalau sangat teruk tu memang kita akan, kalau macam kita buat mungkin kalau first kita buat sangat teruk, so kita bagi sesi kaunseling dulu. So after 3 session, kalau kita buat lagi ujian DAS tu sekali lagi masih sangat teruk, so kita refer dia kepada psikiatrik lah. Itu pun atas persetujuan diri dia sendiri ya. Atas persetujuan dia dan juga ibu bapa. Dan saya rasa kita terpaksa maklumkan sedikit isu ni kepada HCP, tak silap saya, betul kan? Itu kalau pelajar-pelajar berada di IPG, sebab dia boleh rujuk kaunselor. Sekarang Puan Nurul, sekiranya pelajar dapati dia ada simptom, sekarang mereka berada di rumah dan dikelilingi dengan macam-macam masalah dan emosi, apa sepatutnya pelajar kena buat dia? Dia perlu ada gaya daya tindak dia sendiri. Contoh kalau bagi Muslim, mungkin dia kena meningkatkan dia punya spiritual dia dalam agama masing-masing lah. Maksudnya spiritual tu sangat penting untuk individu sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk mengawal semua keadaan. Kita kena
berserah, kita kena percaya bahawa ada kuasa yang lebih besar yang akan membantu kita. Tapi kita tak boleh hanya berserah saja, kita kena berusaha. Maksudnya pelajar itu sendiri kena, kalau dia ada simptom yang tersebut, maksudnya dia kena, pertama dia kena cari maklumat dekat Google lah, maklumat di hujung jari sekarang ni. So dia kena cari maklumat, so dia kena semak diri dia sendiri, dia kena check, oh ada tak saya ada simptom-simptom ni. Contoh simptom saya dapati contohnya anxiety disorder, menurut saya dapati ada simptom ialah takut tanpa sebab. Takut tanpa sebab, apa dia, kekejangan otot dia. So mungkin dia kena bagi contoh dia rasa takut tanpa sebab dan dia ada kekejangan otot. Maksudnya mungkin dia kena buat senaman ataupun teknik relaksasi. Okey, nanti kita akan teruskan macam mana penyelesaiannya. Puan Nurul boleh bagi cadangan-cadangannya. Selain itu saya rasa gangguan pencernaan. Apa gangguan? Itu Itu adalah simptom-simptom dia lah. Simptom-simptom dia gemetar, rendah diri. Ya. Bagi rendah diri, saya rasa yang ini biasa saya sendiri pun ada rendah diri. Macam mana remaja Puan Nurul? Kalau dia ada Remaja yang ada, saya rasa rendah diri itu bukan kita 100% nak katakan kesihatan mental, tetapi belief system seseorang tu, ya, konsep kepercayaan, konsep ke diri dia. Boleh tak cerita sedikit? Sebab tu dia kena pastikan dia sentiasa positif. Kalau dia sentiasa negatif, dia akan ada konsep diri yang sangat tinggi. Apa maksud negatif positif? Selalu orang cakap negatif positif. Negatif rasa diri saya tak cantik, diri saya tidak berguna, diri saya teruk, diri saya tak hebat macam orang lain. So kalau yang positif, dia akan rasa yakin diri, dia tak ada masalah, dia nak berjalan seorang diri, dia rasa macam confident level tinggi. So dia, bagi dia, selagi dia tidak membuat sesuatu itu perkara yang salah, so tak ada yang dia rasa macam dia rendah diri. So sebab dia tahu dia ada sokongan yang baik daripada orang sekeliling dia. Kalau orang yang tak percaya orang sekeliling, itu maksudnya dia ada isu kepercayaan. Itulah maksudnya itu yang pelajar-pelajar perlu perbaiki diri sekiranya ada isu tersebut. Maksudnya kena datang berjumpa dengan kaunselor dan berbincang dengan kaunselor. Macam mana saya nak mengatasi isu saya tidak percaya kepada orang itu. Kita nak betulkan dia punya sistem kepercayaan tu. Boleh. Kita struktur semula kognitif dia. Tapi pelajar tu sendiri kena rela dan datang berjumpa dengan kaunselor, so kita bantu dia untuk struktur balik kognitif dia supaya dia menjadi orang yang lebih positif, supaya dia tidak tersekat di situ saja. Dan dia tidak boleh move forward ke depan. jadi terapan ke depan dia. So konsep kediri pun sangat penting ya, dalam kesihatan mental ni, tak silap saya. Okey, Puan Nurul, ialah katakan seseorang itu memang dikatakan dia memang menghadapi masalah kesihatan mental dan dia pun dah rujuk doktor. Biasanya bila kita dah rujuk kepada pakar berkaitan dengan psikologis atau psikiatris, mereka akan bagi ubat untuk merelaksasikan tahap stres dia. Tapi kalau dia balik kepada kaunselor juga, apakah teknik-teknik yang Puan Nurul pernah aplikasi kepada klien-klien sebelum ini? Okay, kita boleh bagi dia teknik relaksasi, kita bagi dia teknik untuk bernafas apabila dia dalam keadaan anxiety disorder. Kita ajar dia nafas dengan betul, kita ajar dia relax, kita bagi dia kebebasan. Contoh kalau dia rasa dia nak marah, kita bagi dia color, kertas untuk dia conteng apa yang dia rasa, so dia boleh luahkan dalam keadaan yang selamat, tanpa ada orang cakap dia macam tu macam ni dan sebagainya. Boleh tak kita aplikasi kepada pelajar-pelajar kita? Boleh. Jadi satu art terapi di mana saya rasa pelajar semester 7 kita ada seramai, tak silap Miss Gaya, ada 178 pelajar. So kalau sempat selepas ceramah kita, selepas perkongsian kita, kalau kita sudi, Puan Nurul sudi,
boleh tak kongsi satu art terapi di mana mereka boleh buat art terapi itu dan hantar balik kepada kita, dan kita boleh menilai sekiranya pelajar berminat nak tahu apa yang hasil mereka, mereka nak tahu, mereka boleh hubungi kita. Ya, betul. Macam mana mereka nak hubungi kita, Puan Nurul? Boleh hubungi saya di talian nombor 019-412-7483. Boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp. Dan tak silap, nanti pelajar kalau berminat, lepas ini kami akan bagi satu link di mana pelajar boleh lukis art terapi tersebut di rumah masing-masing dan hantar, ambil gambar dan hantar kepada kami melalui email, dan kami, kalau anda sudi nak dengar interpretasinya, Puan Nurul pun sudi nak bagi, ya. Ya, insyaAllah. Boleh. Ada apa-apa lagi Puan Nurul? Itu saja daripada saya. Cuma pesanan saya kepada semua pelajar, kesihatan mental ini adalah satu bukan lagi perkara yang kita perlu selindung. Kita perlu bercakap tentang kesihatan mental, sebab dia adalah satu penyakit yang tersembunyi, yang kita tak sedar. Mungkin kita pun ada masalah kesihatan mental, kita rasa kita normal, tapi sebenarnya kita ada masalah kesihatan mental apabila kita tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang dengan lebih baik. Itu pun salah satu ciri masalah kesihatan mental. Mungkin masalah kesihatan mental itu dia ada tahap dia ada tahap biasa, sederhana dan teruk. So sebelum ianya menjadi semakin teruk, so kita rawatlah dengan cepat-cepat supaya kita dapat mengekalkan kesejahteraan emosi kita. So kita akan lebih sihat mental dan sihat fizikal, kita sejahtera emosi kita, dan kita dapat memberi sumbangan kepada bangsa negara, dan kita dapat menjadi pelajar yang lebih baik pada masa depan. Ya, tepat sekali apa yang Puan Nurul kata tu. Sebab kalau diri kita sihat, kepakaran kita boleh disumbang kepada masyarakat kita. So pasal tu tajuk kita pada hari ini ialah sihat mental, sejahtera emosi. Ya. So pelajar, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul sebab sudi berkongsi pengalaman beliau dan juga tips-tips berkaitan dengan kesihatan mental. Dan lepas ini kami akan hantar link, ya, untuk bukan sedikit assignment, tetapi anggaplah benda tu macam satu apa Nurul, sebagai satu aktiviti di mana merelaksasikan minda anda sebenarnya. Aktiviti melukis je. Sebab kadang-kadang bila kita dah naik ke IPG KBM sebagai pelajar, saya rasa kita kadang-kadang kita dah jauh ketinggalan zaman kanak-kanak kita. So apa salahnya aktiviti ni macam bawa kita balik kepada zaman kanak-kanak riang, ya. So harap perkongsian kami dapat menjadi satu tips kepada anda, dan dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas tontonan live dalam Facebook, ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.